Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3. Tajuk pembentangan kami ialah perkembangan sistem ekonomi di Edo, iaitu dasar ekonomi kerajaan. Sistem ekonomi di Edo adalah berdasarkan sistem Bakuha, iaitu merupakan sistem di mana daimyo menguasai tanah. Pada zaman Edo ini, shogun merupakan pemerintahan yang tertinggi dan daimyo merupakan penolong-penolong kepada shogun. Jadi tanah-tanah yang dimiliki di seluruh Jepun ini kebanyakannya dimiliki oleh golongan bangsawan, iaitu daimyo. Saya akan berikan kepada Nurul untuk pembentangan poin pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, poin pertama adalah sistem feudal. So, sistem feudal di Jepun sama juga dengan sistem feudal di negara-negara lain. Dia ada sistem hierarki macam biasa. Atas sekali diduduki oleh shogun, maharaja, kemudian shogun dan juga daimyo dan sebagainya. So, daimyo ni adalah tuan feudal yang memiliki tanah dan memerintah wilayah tertentu. So, mereka ni ada tanggungjawab, iaitu mereka bertanggungjawab kepada shogun dan dijangka menyediakan pasukan tentera sekiranya diperlukan. Kemudian ada juga samurai. Samurai adalah kelas tentera yang berkhidmat kepada daimyo. Mereka menerima tanah atau gaji sebagai balasan atas perkhidmatan mereka. So, fungsi utama mereka adalah untuk menjaga keselamatan di wilayah daimyo dan melaksanakan perintah tentera. Daimyo ni juga mempunyai kawalan penuh ke atas tanah di wilayahnya. Tanah itu akan dibahagikan kepada unit kecil yang dikenal sebagai han, yang diberikan kepada samurai atau secara langsung oleh daimyo. Seterusnya, mereka juga ada petani. Petani ni mengusahakan tanah dan sebahagian daripada hasil tuaian sebagai penghormatan kepada daimyo. Penghormatan ini boleh menjadi peratusan hasil tuaian atau barangan tertentu. Sebab masyarakat zaman Edo ni sangat tersusun. So, waktu zaman Edo ni terdapat sedikit beberapa sosial yang berlaku semasa zaman tu. Kasta seperti samurai, petani, pedagang mempunyai peranan dan status yang jelas dan sebagainya. So, tanah ni sangat dia ada status sosial yang ditentukan oleh kelahiran dan pergerakan dari satu ke kelas yang lain dan adalah amat sukar lah. So, majoriti penduduk kat Jepun masa tu adalah petani lah, of course. And then mereka mengusahakan tanah untuk menghasilkan beras dan hasil pertanian yang lain. And then kerajaan melaksanakan dasar untuk mengawal pengeluaran dan pengagihan sumber untuk memastikan keseimbangan dan mengelakkan keburukan dan ketidakstabilan sosial. Shogun adalah pemerintah tertinggi, pemerintahan tentera yang tertinggi yang memegang kuasa mutlak. So, basically dekat Jepun, dia punya maharaja tu macam tak ada kuasa sangat pun. Tetapi yang memegang tampuk pemerintahan tu adalah shogun tu sendirilah. Seterusnya adalah ekonomi agraria. So, majoriti penduduk pada zaman Edo ni kan saya cakap tadi mereka adalah petani. So, mereka mengeluarkan beras dan hasil pertanian lain. And then kerajaan juga dia mengawal pengeluaran dan pengagihan sumber untuk memastikan keseimbangan dan kestabilan sosial bergerak secara sama waktu zaman tersebut. And then kerajaan juga dia mengawal pengeluaran dan pengeluaran untuk mengekal keseimbangan dan kestabilan sosial yang mesti saya cakap tadi. Seterusnya adalah sistem kasta. Masyarakat Edo ni dia terbahagi kepada sistem kasta yang sangat ketat. So, kasta ni dia termasuk dalam seperti samurai, iaitu kelas tentera, petani dan pedagang. Perdagangan dikawal ketat dan peniaga mempunyai status sosial yang sangat rendah. Dan masyarakat juga akan dibahagikan kepada kelas pertama, iaitu macam saya cakap tadi ada samurai, petani dan pedagang. And then dia ada hierarki lah dalam kasta ni. Perintah ini kepada pemerintahan kelas. Saya akan
menyerahkan pembentangan ini kepada Syafiq. Yang keempat iaitu perdagangan terhad. Bagi perdagangan terhad, didasarkan bagi dasar pengasingan yang dikenali sebagai Sakoku. Dasar pengasingan ini dia bertujuan untuk mengehat pengaruh asing. Jadi kita tahu yang Jepun ini sangat membatasi bagi pengaruh daripada luar ataupun perdagangan asing untuk masuki Jepun, dan hubungan perdagangan ini dikawal oleh kerajaan sepertinya di Nagasaki. Okey, kita lihat bagi perdagangan terbatas, perdagangan yang dikawal lah oleh kerajaan Jepun di zaman Edo. Jadi yang kita dapat lihat ialah perdagangan terbatas ini hanya dilakukan oleh negara oleh Tiongkok dan Belanda. Meskipun Jepun ni secara umum membatasi hubungan dengan dunia luar, tapi perdagangan ini tetap diizinkan dengan Tiongkok dan Belanda. Belanda diizinkan untuk berdagang di pulau yang bernama Dejima di Nagasaki, dan perdagangan dengan Belanda ini lebih terfokus dengan pertukaran barang seperti rempah ratus, sutra dan barang seni. Jadi kita teruskan dengan yang pertukaran dengan kepulauan Ryukyu. Okey, bagi perdagangan terhad ni di Kepulauan Ryukyu, sekarang ini dipanggil Okinawa. Dia memiliki hubungan perdagangan yang cukup kuat dengan Jepun sama zaman Edo. Jadi di Okinawa ini dia menjadi perantara dalam perdagangan antara Jepun dan Tiongkok. Jadi kita teruskan dengan sistem mata wang. Okey, sistem mata wang ini di zaman Edo yang terdapat di zaman Edo ialah siling kacang ataupun koban dan siling bulat ryo. Ia digunakan sebagai medium pertukaran medium pertukaran perdagangan lah. Jadi perdagangan ini dijalankan melalui sistem barter ataupun sistem pertukaran barang. Jadi selama di zaman Edo di Jepun ini pada tahun 1603 hingga 1868 ini, sistem mata wang ini dia menggunakan koin tembaga dan perak sebagai mata wang. Jadi pada pertengahan zaman tersebut, pemerintahan ini mengeluarkan koin emas, perak tersebut yang seperti saya katakan, koban dan ryo. Jadi seperti yang saya ingin terangkan, koban ini memiliki nilai tinggi dan digunakan untuk perdagangan ataupun transaksi yang besar lah. Sementara ryo ini dia digunakan untuk nilai yang lebih rendah. Jadi itu untuk sistem mata wang di zaman Edo. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan kesimpulan kepada Daniel. Okey, kesimpulannya kita boleh lihat di mana sistem bakuhan ini memberi kesan yang sangat penting kepada sistem ekonomi pada zaman Jepun Edo, di mana pada zaman Jepun Edo ini kita boleh nampak pengagihan tanggungjawab dalam sistem ekonomi itu dibagikan secara adil kepada seluruh golongan daimyo. Sekian saja daripada kami kumpulan 3.